Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh semua. Hari ini saya nak share berkaitan dengan tasawuf Islam, jenis soalan KSSM bagi tahun 2022-2023. Okey, baik. Sebelum tu kita akan tengok dulu format pentaksiran, di mana kertas soalan tasawuf Islam ni dibahagikan kepada dua, iaitu bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A ada 20 soalan dan bernilai 20 markah. Antara soalan yang berada dalam bahagian A ialah isi tempat kosong ataupun kita sebut sebagai ITK, tulis istilah, lengkapkan jadual, lengkapkan rajah, lengkapkan carta alif dan juga pernyataan betul atau salah. Manakala bagi bahagian B pula ada dua jenis, iaitu respon terhad dan juga respon terbuka, iaitu terdapat 6 soalan. Kamu boleh pilih 4 soalan dan setiap satunya adalah bernilai 20 markah. Jadi 4 kali 20 markah bernilai 80 markah. Bahagian A 20 markah campur dengan bahagian B 80 markah, jumlah adalah 100%. Okey, bagaimana pula dengan masa? Masa yang diperuntukkan adalah selama 2 jam 30 minit. Dan kalau kita rangka balik untuk menjawab soalan tasawuf Islam ni, kalau boleh bahagikan kepada bahagian A 30 minit, 30 minit soalan 1, 30 minit soalan 2, 30 minit soalan 3 dan 30 minit soalan 4. Jadi jumlahnya adalah 2 jam 30 minit kurang dan lebih lah untuk kamu adjust masa sendiri. Okey, ini pula saya nak share berkaitan dengan tema dan juga pelajaran. Tadi saya ada bagi tahu bahawa soalan tasawuf Islam ni dia ada 6 soalan. Okey, dia dah ditetapkan soalan 1 dan soalan 4 keluar dalam tema yang sama. Soalan 2 dan soalan 5 dalam tema yang sama, manakala soalan 3 dan soalan 6 dalam tema yang sama. Okey, saya bagi contoh. Soalan 1, tema 1 tingkatan 4, Islam sebagai Adin. Okey, ada 5 tajuk dalam tingkatan 4, tema 1, iaitu pelajaran 1, Islam adalah cara hidup, akidah menurut Islam, ibadah menurut Islam, akhlak menurut Islam dan juga prinsip pandangan hidup Islam. Dan dia akan berpasangan dengan tema 4 ataupun kita sebut sebagai tema 1 tingkatan 5, iaitu sistem ekonomi dan kewangan Islam, pelajaran 1 dan 2. Pelajaran 1 sistem ekonomi Islam, manakala pelajaran 2 ialah sistem kewangan Islam. Okey, jadi makna kata kalau nak dapatkan 40 markah, kamu boleh baca 7 tajuk untuk tema 1. Dan tema 1 ni dia akan keluar dalam soalan 1 dan juga soalan 4. Okey, baik. Kita lihat pula dalam soalan kedua. Soalan 2 dari tema 2 tingkatan 4 dan tema 2 tingkatan 5 atau kita sebut sebagai tema 5 tingkatan 5. Okey, tajuk-tajuknya dalam konteks manusia sebagai hamba dan khalifah Allah SWT ialah pelajaran 6, fitrah kejadian insan, pelajaran 7, tanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT, pelajaran 8, peranan wahyu dan akal. Akan berpasangan dengan tema 5 ataupun tema 1 tingkatan 5, iaitu sistem perundangan dan kehakiman Islam. Pelajaran 3, sistem perundangan Islam dan pelajaran 4, sistem kehakiman Islam. Okey, seterusnya adalah soalan ketiga, keluar dari tema 3 tingkatan 4 dan tema 6 tingkatan 5 ataupun kita sebut sebagai tema 3 tingkatan 5, sama je. Okey, pelajaran 9, asas sistem sosial Islam, pelajaran 10, sistem kekeluargaan menurut Islam, pelajaran 11, prinsip pergaulan Islam, pelajaran 12, hiburan menurut Islam dan pelajaran 13, kesenian menurut Islam. Berpasangan dengan pelajaran 5 dari silibus tingkatan 5 lah, iaitu sistem pentadbiran dan pengurusan Islam,
Dan pelajaran 6, sistem pemerintahan Islam. Okey, kalau diperhatikan, soalan 1 dan soalan 4 sama je. Tema yang diambil soalan tu sama je, iaitu tema 1. Okey, soalan 4 ni sama dengan soalan 1. Soalan 5 sama dengan soalan 2, manakala soalan 6 sama dengan soalan 3. Jadi apa yang boleh dirumuskan ialah kalau kamu nak skor lebih kurang 40 markah untuk soalan esei, kamu boleh baca dari tema 1 tingkatan 4 dan tema 5 tingkatan 5 sebanyak 7 tajuk. Okey, yang telah saya beritahu tadi. Kalau nak markah cemerlang, bacalah lebih. Mungkin kamu nak baca daripada tema 1 dan juga tema 2. Jadi boleh skor 80 markah untuk 4 soalan. Itu belum campur lagi dengan bahagian A. Okey, next ialah kita nak pergi kepada kata tugas soalan. Okey, kalau soalan tu keluar daripada kata tugas apakah, nyatakan dan juga senaraikan, okey, perlu tulis isi sahaja. Okey, manakala kalau kata tugas soalan tu di depannya ada perkataan terangkan, huraikan, bagaimanakah, mengapakah, cadangkan, jelaskan, bincangkan. Okey, itu kamu kena tambah huraian. Okey, jom kita tengok apa contoh soalan. Okey, ini adalah contoh soalan yang tidak memerlukan huraian dan kamu hanya perlu tulis isi sahaja. Okey, contohnya adalah apakah maksud Khalifah Allah SWT? Okey, 2 markah. Okey, maksud Khalifah Allah SWT ialah manusia wajib mentadbir dan memakmurkan bumi selari dengan kehendak syarak. Soalan 2, nyatakan 2 ciri pekerjaan dalam Islam. 2 markah. 2 ciri pekerjaan dalam Islam ialah halal menurut kehendak syarak. Okey, soalan 3, senaraikan 2 rukun iman. 2 markah. 2 rukun iman ialah beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat. Jika diperhatikan, dalam soalan ini tak perlu kepada huraian. Jadinya, 1 isi dapat 1 markah. Okey, kalau kamu jawab 2 isi, 2 markah penuh. Okey, ini adalah contoh soalan yang memerlukan isi dan juga huraian. Okey, contohnya, terangkan 2 etika kerja Islam. 2 etika kerja Islam ialah ikhlas bekerja, isi 1 markah. Okey, campur dengan huraian kerana Allah SWT 1 lagi markah. Okey, yang kedua, amanah ketika bekerja, 1 markah untuk isi, campur dengan huraian seperti tidak menipu. Okey, total kamu dapat 4 markah penuh. Okey, huraikan cara anda menjauhkan diri daripada jenayah, 4 markah. 2 cara menjauhkan diri daripada jenayah ialah memilih rakan yang baik, 1 markah, seperti rakan yang berakhlak mulia, dapat lagi 1 markah untuk huraian. Mematuhi peraturan agama, 1 markah, seperti menunaikan solat. Okey, 1 lagi markah. Jadi total dapat 4 markah. Soalan 3, ramalkan keadaan yang akan berlaku sekiranya penguatkuasaan undang-undang tidak memberi pengajaran kepada pengguna jalan raya, 4 markah. Sekiranya penguatkuasaan undang-undang tidak memberi pengajaran kepada pengguna jalan raya, kes kemalangan akan meningkat, 1 markah isi kerana manusia bersifat pentingkan diri, markah untuk huraian. Hilang anggota keluarga, 1 markah kerana kecuaian orang lain, 1 lagi markah untuk huraian. Jadi jumlahnya kamu dapat 4 markah. Okey, ini pula adalah contoh-contoh soalan lain lah bagi soalan yang memerlukan isi dan juga huraian. Mengapakah Islam menggalakkan umatnya supaya mengamalkan sifat mahmudah dalam pergaulan? Okey, cadangkan langkah anda untuk menggalakkan masyarakat bermuamalat dengan cara muamalat Islam. Bagaimanakah akal seseorang itu menjadi rosak dengan melihat bahan terlarang?
dan bincangkan apakah hukuman takzir yang patut dikenakan dalam situasi di atas. Okey, semua ini perlukan isi dan juga huraian. Okey, yang terakhir saya nak share berkaitan dengan kamu kena pandai untuk kenal pasti kehendak soalan yang sama. Okey, contoh, kalau soalan tu ada tulis perkataan maksud, ciri, contoh, itu memberi maksud yang sama. Level sama, kehendak soalan yang sama. Okey, asas sama dengan maksud prinsip dan juga matlamat. Hikmah, dia sama dengan faedah, kelebihan, kebaikan. Ada macam perkataan lain yang boleh menggantikan kehendak soalan yang sama lah. Contohnya kalau dia minta langkah, sama je. Kalau dia minta cara, usaha, tindakan, cadangan, sama. Sebab punca faktor sama. Okey, implikasi, kesan, keburukan, akibat sama. Tanggungjawab, peranan dan juga fungsi adalah sama. Okey, jadi kena pandai-pandai tengoklah soalan macam ni. Alright, itu saja. Nanti saya akan share lagi berkaitan dengan tasawuf Islam. Okey, sekian. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terima kasih.